Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Zul. Nombor matrik 074588 daripada kelas Usuluddin dengan Kaunseling 1A. InsyaAllah pada video kali ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kerja kursus yang diamanahkan kepada saya dan rakan-rakan saya daripada Madah Mabahis Al-Ilahiyat untuk memberi ulasan berkenaan dengan video-video yang berkaitan dengan pegangan akidah yang sesat. Sebelum itu, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat saya dan rakan-rakan saya siapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Walaupun terdapat perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, namun ia tidaklah menjadi suatu masalah yang besar dalam menyiapkan tugasan ini. Namun begitu, kami tetap berusaha mencari dari pelbagai sumber dan hasilnya tugasan ini dapat disiapkan atas usaha keras dan juga bantuan daripada rakan-rakan sekumpulan dalam menyiapkannya. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Dr. Engku Ibrahim bin Engku Wok Zain Hafizahullah Ta'ala selaku pembimbing kami yang telah memberi tunjuk ajar serta penerangan yang begitu sempurna dari awal sehingga akhir tugasan ini, serta membuka ruang kepada kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Saya amat berbangga kerana dapat menyelesaikan tugasan ini tepat pada waktunya. Akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Latar belakang ceramah, pertama link video yang telah kami tetapkan. Yang kedua channel video, kami ambil daripada channel Lentera Islam. Yang ketiga durasi video ini selama 8 minit 15 saat. Tempat ceramah di Indonesia, jumlah tontonan di YouTube sebanyak 226,974 penonton. Dan di antara komen pada video ini ramai yang mengatakan bahawa penceramah tersebut telah memberikan kenyataan yang mengelirukan para penuntut ilmu dan penonton yang berada di dalam masjid tersebut. Latar belakang penceramah, nama penuh beliau Dr. Firanda Andirja Abidin LCMA. Pekerjaannya ulama salafi yang aktif mengisi berbagai kajian Islam di Indonesia, pendidikan daripada Pondok Pesantren Jamilur Rahman Bantul, kemudian ke Universiti Islam Madinah sehinggalah ke pangkat doktor. Yang keempat, kelahiran, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1979 Masihi dan berwarga negara Indonesia. Kandungan ceramah, Dr. Firanda menyatakan satu hadis yang bermaksud sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka untuk dimasuki orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah kerana mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memberitahu bahawa hadis ini jelas tentang keutamaan la ilaha illallah, bahawa jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan tauhid yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan, maka dia akan masuk syurga tanpa diazab sama sekali. Tetapi kalau ternyata la ilaha illallah seseorang itu tidak kuat dan kemurniannya juga tidak kuat, maka boleh terjerumuslah seseorang itu ke dalam neraka. Barulah di saat akhir masuk ke dalam syurga. Seterusnya beliau mengatakan bahawa semua itu kembali kepada kekuatan tauhid seseorang, kerana di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kerana mencari wajah Allah. Yang kedua, beliau mengatakan bahawa ini dalil yang mengatakan la ilaha illallah mempunyai syarat. Tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mendapat manfaat. Begitu juga dengan orang gila apabila mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada manfaat kerana orang gila itu tidak faham apa yang diucapkan. Seterusnya, begitu juga dengan orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka berzikir kepada Allah dan mereka salat, tetapi tidak ada manfaat kerana tidak memenuhi syarat, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu beliau mengatakan bahawa semakin kuat ikhlas seseorang itu, maka semakin bermanfaat perkataan la ilaha illallah yang diucapkannya. Kemudian beliau menyatakan hadis ini juga menjelaskan adanya sifat wajah. Allah memiliki sifat wajah dan ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang Asy'ariyah mereka bersepakat dengan ahli sunnah wal jamaah dari suatu sisi, iaitu bahawa penduduk syurga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Tetapi mereka mengingkari Allah itu mempunyai wajah. Selain itu, beliau menyatakan kalau kita ahli sunnah wal jamaah
mengatakan Allah akan dilihat di kiamat kelak di syurga, itulah nikmat yang paling besar. Kata Allah, allazina ahsanul husna wa ziyadah, iaitu bagi orang yang berbuat baik, bagi mereka al-husna iaitu syurga, dan wa ziyadah bermakna memandang wajah Allah sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis sahih. Beliau juga mengatakan hadis-hadis tentang wajah Allah adalah hadis yang mutawatir, iaitu hadis yang diriwayatkan lebih ramai 20 orang sahabat, bahawa orang mukmin akan melihat wajah Allah pada hari kiamat, iaitu punca segala kenikmatan, dan kita meyakini bahawa Allah mempunyai wajah. Bagaimanapun, wajahnya tidak dapat kita bayangkan. Tidak boleh kita bayangkan, kerana membayangkan sesuatu sebagaimana perkataan salaf, al-kalam fi sifat kal kalam fi zat. Berbicara tentang sifat adalah berbicara tentang sifat Allah sama seperti berbicara tentang zat Allah. Selain itu, Dr. Firanda Andirja Abidin berkata lagi, kalau kita tak tahu zat Allah, bagaimana kita nak tahu kafiatnya? Bagaimana wajah Allah? Bagaimana tangan Allah? Mungkin kita tak akan tahu, tetapi kita yakin bahawa Allah punya wajah. Mungkin ada orang yang mengatakan dalam hadis yang beliau nyatakan wajah itu hanya sekadar kinayah, iaitu sebagai kiasan. Beliau mengatakan hal ini sering dikatakan oleh ahli bidah, iaitu orang yang mengkaji sifat-sifat Allah seperti mana orang yang dimaksudkan oleh tangan hanyalah kenikmatan atau kekuatan. Dan memang dalam bahasa Arab terkadang tangan dimaksudkan dengan kekuatan ataupun nikmat. Beliau setuju dalam bahasa Arab itu tangan dimaksudkan dengan kekuatan ataupun nikmat. Tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala ada dua sisi dalam masalah tangan. Beliau mengatakan bahawa tangan Allah adalah hakiki, bukan majazi. Kerana Allah mengatakan kepada Iblis, ya Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan oleh kedua tanganku, kata Allah. Beliau juga berkata di akhirat kelak, orang-orang yang akan datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, wahai Adam, kamu adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Kalau sekiranya tangan dimasukkan dengan nikmat dan kekuatan, maka Iblis mungkin membantah. Mengapa aku perlu sujud kepada Adam, wahai Allah? Apa keistimewaannya? Engkau menciptakannya dengan kekuatan dan engkau ciptakan aku juga dengan kekuatan, kata Iblis. Justru kalau kita faham bahawa tangan Allah dengan selain makna tangan yang hakiki, maka kita menghilangkan keistimewaan nenek moyang kita. Keistimewaan Adam AS, kata beliau, bila Nabi Adam AS menjadi istimewa apabila kita menyebut kedua tangan Allah dan sebagaimana hakikinya. Tapi bagaimana kita tidak tahu? Jadi kita jangan bayangkan seperti tangan manusia, itu tidak boleh. Itu namanya tashbih. Kita bilang Allah mempunyai tangan, maknanya kita tidak tahu. Ini bantahan pertama. Seterusnya bantahan yang kedua, iaitu tidaklah tangan dikiaskan menjadi kekuatan atau menjadi nikmat kecuali dari zat yang benar-benar mempunyai tangan. Beliau berkata, contohnya pencuri yang mana kita kata bahawa mereka tangan panjang, padahal mungkin pencuri tersebut mencuri bukan menggunakan tangan, mungkin dengan menggunakan komputer, kerana yang mana asal dia memang tiada ada tangan. Mereka mempunyai tangan asli, maka kita menggunakan tangannya itu sebagai kiasan kepada mencuri. Selain itu, beliau berkata bahawa dalam bahasa Arab tangan panjang itu bermaksud bersedekah, yang mana ada dalam hadis Rasulullah SAW menyebut bahawasanya isterinya yang cepat meninggal dunia ialah yang paling panjang tangannya, iaitu Zainab, yang mana suka bersedekah. Maksud beliau tidaklah menjadikan tangan sebagai kiasan kecuali dari zat yang benar-benar punya tangan. Sebagaimana beliau mengatakan, iaitu telah datang batang hidungnya. Adakah batang hidung sahaja yang datang? Tidak, bukan. Maksudnya hidung itu wakil bagi keseluruhan tubuh badan, dan kita menggunakan ungkapan tersebut bagi zat yang benar-benar mempunyai hidung. Demikian juga seseorang mengatakan bahawa wajah dimaksudkan dengan zat. Benar, kata beliau, tetapi hanya digunakan bagi zat yang benar-benar punya wajah. Contohnya, aku tidak melihat wajahnya hari ini, bermaksud bahawa dia tidak melihat orangnya secara penuh. Ulasan isi ceramah. Apabila fahaman ajaran sesat itu tidak boleh dibendung, ia pasti boleh mengundang fitnah yang lebih besar terhadap akidah umat Islam dan kesesatan sesuatu golongan itu seperti Mujassimah, Mu'tazilah, Wahabi dan banyak lagi. Ini perlu diperjelaskan oleh orang yang mempunyai ilmu mengenainya. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah ia dengan tangannya, iaitu kekuasaan.
Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, Al-Quran dan As-Sunnah adalah neraca kebenaran tertinggi, terutama dalam masalah yang melibatkan akidah. Kita perlu menjelaskan setiap inci penyelewengan fahaman tajsim dan aliran pemikiran yang berasaskan kepada doktrin itu secara terbuka. Usaha ini perlu dilakukan bagi mempertahankan kemurnian akidah ahli sunnah wal jamaah. Pendekatan tafwid, iaitu menyerahkan makna secara mutlak kepada Allah dan menafikan persamaan antara Allah dan makhluk. Ini bererti makna istilah tangan Allah, wajah Allah hanya diketahui oleh Allah sahaja. Yang wajib dilakukan oleh seseorang Muslim adalah beriman dengan kebenaran ayat-ayat ini dan menyerahkan maknanya kepada Allah yang maha mengetahui. Pendekatan ini banyak dipegang oleh ulama salaf. Salah seorangnya ialah Imam Malik. Beliau berkata, wajah Allah itu dinyatakan, tapi adakah bagaimana rupanya? Itu tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib dan bertanya lebih lanjut mengenainya adalah bid'ah. Dan terakhir, pendekatan takwil. Ini berdasarkan pandangan bahawasanya orang-orang mendalam ilmunya boleh mencari makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan mentakwilkannya kepada makna-makna yang lebih sesuai dengan keesaan dan ketauhidan Allah. Ini bertujuan untuk memelihara akidah Islam supaya tidak terjatuh dalam syirik, tashbih dan tajsim. Misalnya, istilah wajah dan tangan Allah bermaksud Allah mempunyai wajah dan tangan seperti makhluk ciptaannya. Namun begitu, kaedah takwil ini haruslah dilakukan dengan berhati-hati. Ia hanya boleh dilakukan oleh para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Pendekatan ini banyak dipegang oleh ulama khalaf seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kedua-dua pendekatan ini merupakan pendekatan yang sah dan telah digunakan oleh ulama-ulama berwibawa di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulannya, fahaman yang berleluasa seperti video yang kami ambil jelas menunjukkan kekosongan akidah yang menjisimkan Allah. Kumpulan ini menyatakan zat Allah mempunyai tangan, kaki serta menjisimkan Allah sehingga menyamakan perbuatan Allah dengan makhluk. Fahaman mujassimah ini dipegang oleh firqah Wahabi yang sememangnya telah menelan bulat-bulat sesuatu nas Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menerima tekstual ayat mutasyabihat tanpa tafsiran dan takwilan. Wahabi yang mengakui hanya mengikuti hadis sahaja tanpa tafsiran ulama muktabar telah beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kaki, tangan, wajah dan sebagainya. Ini menyebabkan fahaman mujassimah ini teruk kerana tidak memahami kontekstual makna sesebuah ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengabaikan metodologi ulama silam. Fahaman ini sangat jauh dengan pandangan ulama salaf yang mentafwidkan, yakni menyerahkan sepenuhnya tanpa ta'yin ayat mutasyabihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak memerlukan apa pun termasuk anggota badan yang berjisim atau berjirim. Mempunyai anggota badan adalah sifat khas makhluk yang tidak sempurna. Maka dengan sebab itu memerlukan anggota tubuh badan kerana ketidakupaya melakukan sesuatu hal keadaan. Akhir sekali, fahaman ini perlu disekat daripada terus tersebar meluas di dalam media sosial. Hal ini kerana fahaman ini membawa kekeliruan kepada masyarakat awam, seterusnya membawa kepada penyelewengan akidah yang jelas. Fahaman ini juga banyak membawa fitnah kepada ulama muktabar yang kuat mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa ilmu akidah yang jelas, maka semakin ramai akan termakan dengan kata-kata atau ajaran kumpulan fahaman tersebut. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.